Assalamualaikum rakan-rakan semua. Terima kasih untuk masa hari inilah. Okey, jadi untuk keperluan jawatan kuasa cuti belajar, jadi saya akan kongsikan sedikitlah butiran berkenaan dengan permohonan cuti belajar saya di Unimas. Okey. Saya screen sharing. Cuti belajar berapa lama? Cuti belajar 12 hari je, doktor. Ada Bukan yang 12 cuti hari. belajar lah, cuti mengajar, cuti mengajar. Cuti mengajar dipanggil. Tapi dia duduk bawah jawatan kuasa cuti belajar lah, sebab bawah cuti belajar dia ada cuti sabbatical, sangkutan mengajar, sangkutan industri, macam tu lah. Sangkutan mengajar tu kita pergi mengajar. Saya pergi mengajar master coursework, doktor. Macam Satu subjek ala-ala macam kita master dulu, doktor, yang sebulan satu subjek kan. menarik. Okey. Saya kongsi mana tu. Lepas ni kawan-kawan boleh juga try. Yalah. Okey. Nanti doktor-doktor tengok semua jadual dia tu menarik. Jadi saya rasa macam satu benda yang menarik je untuk macam kita boleh slot juga. Nanti saya tunjuk tarikh jadual, okey. Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah slide penerangan sangkutan mengajar. Okey, bawah jawatan kuasa cuti mengajar lah di Unimas. Okey. Jadi subjek yang saya akan mengajar ni, doktor semua, adalah subjek dengan kod STA 6082 lah. Tajuk dia Precision in Aquaculture. Kalau Dr. Syida ingat macam yang kita ni, kita nak apply dalam program baru, doktor. Okay, so precision in aquaculture lah, sama lah. So tu saya masa kita buat semakan hari tu, saya plan nak masukkan macam best ni idea dari Unimas lah, doktor. Okey. Okay, jadi tempohnya pendek je, 19 hingga 27 November, lebih kurang macam hari Jumaat sampai hari Ahad. Macam weekend 2 dengan ada minggu tengah, gitu je. Macam kita dulu 2 minggu ke 3 minggu, doktor, macam master kat UMT lah. Yang ni pendek je master dia. Lagipun yang ni cuma 2 kredit aja. Jadi dia cuma perlukan 2 weekend. Untuk makluman doktor semua, kelas ni weekend aja sebenarnya. Part time lah. Sebab dia full time untuk student ni. Cuma student yang dia orang target ni, doktor, dia student bekerja. Jadi Sabtu Ahad lah kelas dia orang ni. Cumanya tak cukup bajet Unimas nak bayar tiket nak pergi balik 2 kali. Jadi saya plan 5 hari weekday tu saya stay terus sana. Dalam masa tu sebab kita tengah SEM juga, doktor. Jadi dalam seminggu tu mungkin satu lecture lah. Untuk subjek-subjek saya tu saya mengajar online lah, doktor. Tapi kita masih awal SEM, jadi masih boleh untuk untuk pengenalan kan. Banyak juga subjek. Banyak kan, doktor kan? Tu saya kalau dah ada jadual saya boleh dah nak adjust lah, doktor. Yang ni hujung November dia punya ni. Okey. Jadi doktor, dia ada 3 CLO sama macam kita. Kalau doktor perasan dia memang nampak sangat hands on lah, okey. Yang gambar yang 2 ni adalah sistem saya kat Tanjung Demong. Kalau kawan-kawan PPSH nak tengok ke apa ke, kita boleh adjust lah pergi tengok. Tanjung Demong dekat je dengan kita kan. Dia tak tunjuk bau ni. Jadi hari tu paling dekat sekali pergi dengan sistem ni, doktor. Sebab dia ada lawat student LI kat situ. Hari tu kita nak masuk tu dia tak tunjuk lah. Ni doktor, dia biosecurity kawasan bilik warna hijau ni. Jadi kalau kita minta tengok yang planter baru tu je. Apa nama dia? Lupa dah saya. Yang dekat luar tu, doktor, nama Westronic
Bukan sistem lah. Ah. Nah, Dr. Syarah tunjuk plankton baru yang dia baru culture up. Rotifer ada. Bukan Latifah. Ah. Oh, ada spesies baru Dr. Ada Syarah spesies tunjuk. baru Dr. Syarah buat. Yang ni projek ni bawah Dr. Syarah, doktor. Nah, yelah. Okey. Jadi CLO nombor 1 kita nak relate fish farming dengan intelligent devices, ada typo tu. CLO nombor 2 adalah kita belajar embedded lah. Maksudnya ni LITA tu lah, LITA dia papan program. CLO nombor 3 tu macam mana dia nak apply precision in aquaculture, tajuk ni lah. Jadi dia doktor, kalau doktor tengok dia ada 3 CLO tapi cuma ada 5 chapter ni je. 5 je chapter. Okey, doktor tengok chapter 1 intro. Yang ni sekejap lagi ada tarikh dia saya tunjuk lah. Okey, chapter 1 intro. Jadi ni macam pengenalan aja. Kita ajar dia basic programming. Lepas tu chapter 2 kita dah start buat praktikal lah. Kita buat elektronik, kita campurkan sensor humidity, suhu, sensor pH, TDS, okey, dengan data log. Ini CLO nombor 2. CLO nombor 3 kita belajar servo. Ada mesin-mesin lah macam nak buat auto feeder ke apa kan. Dia macam ni lah, macam kalau Dr. Syida ingat ada student seorang FYP yang buat auto feeder dulu. Yang rabbit tu. Yang rabbit tu yang student yang haiwan doktor. Yang ni yang aquatic. Nama alah tak ingat pula. Malu tak ingat nama student doktor. Ada seorang student saya. Aiman. Buat ni. Okey. Kemudian chapter 4 kita belajar untuk masukkan coding orang aquatic lah doktor. Sebab aquatic dia ada keperluan oksigen apa. Yang ni pengetahuan aquatic tapi kita pindahkan ke dalam LITA. Itu chapter 4. Ni apply dah lah ni. Dan chapter nombor 5 macam mana nak gabungkan dengan telefon. Kalau doktor tengok semua benda ni hanya 2 weekend aja. Dan siap dah subjek ni. Ni tarikh dia doktor. 19 November 20, 26, 27. Kalau doktor tengok sebenarnya ni Sabtu Ahad lah ni. 19 Sabtu, 20 Ahad, 26 Sabtu, 27 Ahad. Then 8 Januari tu dia orang final exam tu. Yang ni daripada jauh je lah doktor, saya. So kalau ikut sebenarnya betul-betul functionnya tu 4 hari ni je lah doktor. Jadi waktu weekday tu insyaAllah saya akan cover juga untuk kelas kita dekat Gong Badak. Cumanya saya kena mohon sebab saya tak berada di kampus. Jadi saya kena mohon lah doktor. Kalau saya just pergi weekend, saya boleh mohon cuti weekend je lah. Lagi satu doktor, saya mohon supaya benda ni masuk dekat dalam rekod kita untuk Maira kan doktor kan. Apa nama dia? Pengiktirafan ke apa macam tu lah. Orang bayar kita untuk ni. Dia berbayar doktor. Doktor tengok dia punya bayaran Okey, ini adalah surat yang kita dapat daripada Unimas tu. Doktor nampak skrin tengah-tengah buka lagi. Doktor nampak surat Nampak. Okey. Sekarang ni doktor, untuk pengetahuan doktor bertiga, student untuk subjek ni ada 4 orang aja. Tapi asalnya sepatutnya ada 8, tapi untuk yang ni ada ni je. Ada 4 orang aja untuk batch yang kali ni doktor. Dan bayaran dia kalau doktor tengok dekat sini, saya nak zoom ni skrin ni tapi saya buka dekat dalam ni. Dia RM75 sejam je doktor dia bayar. Patut sebenarnya kalau ikut deal awal dia boleh bayar RM150 sejam. Tapi disebabkan student cuma ada 4, dia bayar RM75 sejam. Tapi untuk next batch dia akan bayar 150 lah doktor. Sebab ada student yang baki tadi tu, dia masuk next batch pula. Jadi kalau kata doktor nak try yang ni, ginilah doktor. Offer letter keluar daripada Unimas Business School.
Unimas Edu Sdn Bhd, tapi kita di bawah fakulti, doktor. Sebab Ah. benda-benda entiti bisnes ni hanya body bisnes je yang boleh keluar. Hmm. Sebab ni surat bayar kan, doktor kan. Universiti dia tak boleh keluar surat macam ni. Maksudnya ni kita kena draft dia, kena announce mana-mana tak dekat sini? Dekat Uniza ke, Uniza. doktor? Ha. Dalam JK cuti belajar ni semua ada dalam attachment lah, doktor. Oh. Jadi saya pun tak tahu berkenaan dengan bayaran ni, mungkin ada portion yang kena, tapi tak ada masalah lah, doktor. Ada portion mungkin Uniza ada berapa kan, tapi tak ada masalah. Saya plan yang ni sebenarnya, doktor, saya plan nak try je sebab ni first time, doktor, saya tengok. Menarik juga Menarik. Then doktor tengok jadual dia yang paling best. Jadual dia. Lepas tu saya buka DCI sekejap lagi. Macam ni jadual dia. Kalau doktor tengok subjek dia, boleh nampak, doktor, subjek? Nampak. Doktor tengok ni, Post Harvest Technology 2 weekend, Sabtu Ahad. Research project, ni berterusan lah. Precision Aquaculture, Sabtu Ahad. E-marketing, Sabtu Ahad. Sikit je kelas dia. Sikit je. Kalau doktor tengok, kelas dia cuma 2 weekend. Doktor bayang, kalau doktor dapat secure satu subjek, doktor pergi ngajar 2 weekend. Tu dah ada, kita harapnya ada satu bentuk KPI lah buat kita, doktor kan. Buat kita mengajar dekat lain kan. Dan IPTA pula tu. Macam ni lah jadual dia. Mana tahulah, doktor, kalau mana tahu PPSH nak try buat kelas dalam bentuk macam ni kan. Menarik jugalah bentuk ni. Saya first time tengok sebab dulu masa dekat UMT, satu subjek tu lama juga, dalam sebulan juga. Sebulan. 2 minggu coursework, 2 minggu yang practical. Betul, kan? doktor. Kalau dah lah kita ni, doktor, weekday full. Yang ni weekend je. Kita Dia weekday masa full. tak? Dulu 2 minggu tu Ahad sampai Khamis. Yang ni cuma ambil weekend je. Tapi doktor, disebabkan macam tu, kita punya DCI dia, doktor tengok sangat simple. Tengok ni DCI dia. Okey, tapi dia follow lah. Dia follow MQA walaupun kelas mengajar tu sikit. Dia kira macam ni, doktor. 2 darab 14 jam, 28 jam kan. Yang ni tarikh dia tadi 19-20. Pengisian dia lecture, discussion, assessment, forum. Okey, ni chapter 2. Okey. Chapter 3. Then doktor tengok ni samalah. Okey. Kemudian doktor tengok bentuk penilaian. Ni adalah bentuk-bentuk penilaian, forum, assignment kan. Assignment ni sebenarnya saya ngajar dia orang buat, saya terus evaluate. Jadi dia real time lah, terus lah. Maksudnya 3 benda berlaku dalam satu masa. Sebab dia nak kejar, doktor kan. Satu hari berapa jam je. Jadi dalam satu masa kita ada teaching, kita ada assignment dan assessment dia terus. Yang ni kalau doktor nak, saya boleh share dalam group sekejap lagi. Ni peralatan dia lah, doktor, yang saya senaraikan lah. Sebab tu lah subjek lain buat masa ni, doktor, dekat Unimas dia masih online. Kelas saya ni dia face to face, tapi start daripada sem depan semua kena fully face to face kalau ikut requirement MQA. Sebab saya ada barang macam ni, doktor, jadi dia orang kena buat pakai tangan kan. Jadi kita kena jumpa. Dia macam bengkel lah. Bengkel 2 weekend. Ni lah, doktor. Okey, kemudian tadi surat. Okey. Kemudian surat jemputan tadi dan DCI. Tu saya dah share lah. Kalau ikutnya tu je lah, doktor-doktor semua pengisian dia. Tapi pernah jumpa tak lagi, doktor? Tak pernah lagi kan jumpa style gini kan? Tak pernah. Saya boleh share subjek-subjek dia. Yang ni first batch, doktor. First batch. Dan ni sem 3 dia orang. Dah semester 3 dah. Yang ni dia kira macam mixed mode lah kan? Ke coursework? Kalau saya tengok definition dia orang, doktor, mix coursework. Walaupun research project, dia ada research project, tapi ikut dia punya definition dia masa Coursework je. Kita pun coursework kan. Tapi biasa dia boleh dapat
bukanlah customer. Dia boleh dapat pelajar lah kot. Kalau macam Mudah ni. nak dapat pelajar kan doktor? Hmm. Lagi satu doktor, kalau saya nak share tambahan lah dekat doktor-doktor semua. Hari tu ada seorang student, dia nak mohon apel C untuk program ni. Jadi ni permohonan dia. Macam ni lah rupa portfolio dia. Dia nak mohon apel C untuk pengecualian subjek precision aquaculture ni. Jadi kalau kata ada rakan-rakan PPSH nak tengok dokumen macam mana orang buat apel C pun, saya ada jugalah, pernah buat jugalah dan ada evaluate dia lah doktor. Dekat kita ada hantar komen dekat dan score. Kita dekat FB tak ada buat lagi apel. Kita baru je attend khusus untuk apel. Okay, untuk apel doktor kan. Doktor tengok dia doktor, dia ada markah lah kita bagi. Untuk student ni CLO mana yang dia boleh skip. Saya bagi saya student ni kalau dia 6 dia kena good baru dia boleh skip. Jadi untuk chapter CLO 2 ni dia tak boleh skip lah, tapi saya buat recommendation kalau boleh dia join lah. Gitulah. Tapi last doktor, student ni tak dapat skip. Subjek ni kena join. Kesetaraan Kesetaraan. Sebab student ni doktor, dia duduk sebagai pegawai perikanan 12 tahun dah dekat FRI Sarawak ni lah. FRI Kuching ni. 12 tahun. So dia nak apply. Last dia tengok, dia ingatkan subjek kita lebih kepada nak guna IoT, tapi kita lebih kepada nak buat IoT sebab kita buat daripada lita kan doktor macam dalam gambar tu tadi. So dia kata dia pun setuju, dia kena join lah. Dia kata kita buat macam gambar dekat depan. Dan doktor tengoklah kok mana tahu nak try, nak saya bagi bengkel kecil ke kan, nak buat saya nak masuk di kelas ni doktor. Data apa? Data ANAP ke kan? Saya nak masuk kelas ni dulu. Mana doktor? Saya nak masuk kelas ni. Doktor tahu tak? Saya masa pembentangan kelas, saya buat dekat Unimas. Ada seorang lecturer, kawan Dr. Maniruzaman. Dari Bangladesh juga. Dia kata, saya nak join kelas boleh tak? Kata, boleh je, bukan kena bayar pun. Kata, join je lah. Dia nak join juga doktor. Kalau doktor tengok cara kita buat CLO tadi doktor, macam boleh hadam doktor kan? Kita belajar intro dulu, lepas tu kita ramai-ramai kita buat macam mana kita sambung lita. Jadi habis kelas ni dengan bajet bawah RM200, seorang-seorang kita pun dah boleh buat sistem yang IoT dah collect data dah. Sebab macam Padaman, saya kurang faham IoT ni. Saya baru ni ada industri data melawat. So dia orang minta buat konsep IoT ni. Ni macam mana sebenarnya? Okey, boleh je doktor. Jadi yang kos tadi dah habis doktor. Saya share rakan-rakan semua ada. Okey. Kita doktor, kita cakap pasal IoT ni, kita macam saya lah doktor. Kalau nak kata tak lama, 2 tahun lepas, tahun 2020. IoT ni pun saya cuma reti cakap je, nak buatnya tak reti. Reti cakap je. Okey, jadi doktor, IoT ni dia sebenarnya bila dia nama IoT, Internet of Things ni, dia kena ada internet lah yang paling penting. Okey. Dia kena ada internet lah, macam gambar kat depan ni doktor. Bila ada je internet, sebenarnya kalau doktor perasan, telefon kita pun IoT. Kalau doktor ada smartwatch, yang tu pun IoT. Jadi apa kait IoT dengan sistem ni? Okey, kita ada satu lita. Lita ni doktor jangan risau. Untuk makluman doktor bertiga kan, saya sampai ke hari ni saya tak pernah ada sijil coding. Saya tak pernah ada pendidikan formal pasal coding. Dan kita sama doktor, kita adalah biologis. Saya, kalau doktor tanya saya, kalau saya tengok coding, saya pun demam. Jadi kita sama, kita tak ada beza. Tapi doktor, disebabkan ada Arduino, ni dipanggil, ni lah apa kita kata, satu platform Arduino, orang biologi macam kita dah boleh buat benda, kita kata ni macam elektronik dengan computer science lah. Dulu kita tak boleh. Sekarang kita dah boleh. Doktor bayang IoT ni apa? Saya jawab soalan Dr. Syahira kan.
Okey, kita biologis doktor, waktu saya dekat Unimas dulu, saya buat fermentation. Bila saya buat fermentation 48 jam, setiap 3 jam saya kena datang ke makmal. Doktor bayang hidup kita setiap 3 jam datang lab ambil sampel selama 48 jam. Tidur tak elok. Solat, semua makan, kehidupan seharian semua terganggu doktor. 48 jam dengan interval 3 jam kena pergi kat lab. Tak kira pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, pukul 12 tengah malam kena pergi doktor. Tapi doktor bayangkan orang biologi macam kita ni doktor, kita semua ni orang biologi, kita ada alat ni doktor, bayang doktor boleh collect data every 5 second. Doktor bayangkan betapa dalam resolution data biologi doktor. Boleh ambil setiap 5 second boleh ambil. Maksudnya doktor dah ada seorang RA ni yang bukan manusia dah. Sepanjang masa dia collect data. Okey. Daripada sini doktor, dia collect data. Kita tengok balik macam IoT tadi kan. Kita ada data, kita boleh ambil agriculture, kelembapan tanah, kita boleh tahu berapa banyak hujan, berapa banyak baja, kita boleh tahu. Data ni dia bukan dia collect saja, dia hantar masuk dekat internet. Kemudian kita boleh tengok daripada web page ni doktor. Saya tunjuk kat doktor. Yang ni yang betul-betul doktor. Yang ni bukan dummy. Okay. Saya tunjuk satu projek yang latest dekat Arnab. Okey. Ni data dekat dekat ladang Arnab ni. Okey, doktor tengok dekat sini kita ada kelembapan dekat dalam tangki dia ni data sehari. Okay, ni data seminggu. Jadi bila doktor tengok data seminggu, kelembapan sebenarnya dia berkadar dengan siang malam. Waktu malam kelembapan akan menaik. Tahap maksimum adalah 94%. Waktu siang paling rendah dia boleh pergi 68. Dan benda ni adalah cycle. Kenapa dia turun naik doktor? Sebab dia siang malam. Yang ni data seminggu. Jadi doktor tahu yang ni cuma data kelembapan dengan suhu je. Sebab kita yang ni kita nak tengok yang ni Arnab yang diternak dekat dalam bilik aircon doktor, dalam bangunan. Jadi lepas ni kita akan add on lagi satu sensor amonia. Kita nak tahu taburan amonia pula. Sebab Arnab tu kencing dengan berak dalam bangunan kan. Jadi dia akan accumulate dalam bentuk gas amonia lah. Ini satu lagi so mungkin yang ni. Kalau yang rotifer tu abang tengok apa? Yang rotifer tu doktor, kepadatan rotifer doktor. So kira movement ke kira echo? Kira kepadatan dalam air. Maksudnya ambil image dia lepas tu macam kira, anggaran kira lah. Kita ambil, tak hidup kerapu ni Kita ambil ni doktor. Kita ambil pembelawan cahaya dia doktor. Pembelawan in English? Doktor macam ni, kalau rotifer dia kan macam sebut roti kan. Tu nama dia rotifer kan. Okey, jadi bila dia macam sebut roti tu, bila dia duduk dalam air, dia jadi macam sebut roti yang terampai di dalam air. Betul tak doktor? Betul. Jadi bila kita suluh lampu, doktor akan ada dua bacaan. Nombor satu adalah reflectant, pantulan cahaya. Nombor dua adalah absorbent. Okey. Sama tak macam turbidity doktor? Jadi sebenarnya kita pakai konsep optical sensor untuk turbidity, tapi kita ambil bacaan reflectant dan absorbent tu. Daripada situ kita akan tally dengan bacaan hemacytometer dia. Kita buat satu correlation regression doktor. Lain kali kita dah tak payah kira pakai hema. Kita cuma ambil maksudnya dah ada optimize lah. Betul doktor. Last doktor cuma boleh tengok kepadatan tu daripada graf aja. Tapi kan dia ada dia punya kolam tangki dia kan macam tu kan. Doktor saya tunjuk kat doktor Menariknya. Itulah doktor. Benda ni menarik doktor bila dia duduk dekat tangan biologis. Benda ni dah berpuluh tahun duduk dekat tangan orang sains komputer. Tapi dia orang tak tahu nak buat apa. Jadi dalam kes kita doktor, hanya kita je yang boleh guna. Hanya kita je yang tahu nak guna untuk apa. Sebab kita yang guna. Jadi tangki rotifer dia macam ni doktor kan. So yang batang ni adalah sensor lah. Dia turun. Dia tak display dekat sini. Dia display dekat skrin.
Tapi buat masa ni doktor yang latest ni rotifer ni masih dalam pembinaan. Kita ada buat upgrade lagi. Dulu yang ni fasa 2. Ni fasa 2. Kalau doktor tengok yang fasa 1 ni yang sebelah ni. Yang macam ni. Jadi sensor dia duduk pakai pipe ni, dekat muncung pipe lah. Sensor dia. Dalam ni doktor, untuk fasa 2, sebab Dr. Syahrah dia culture rotifer ni dalam density yang tinggi. Doktor tahu dia guna pure oxygen kan? Ni. Dia guna pure oxygen doktor, daripada gas. Jadi untuk fasa 2 ni doktor, kita ada lagi sensor DO. Bila DO tu dah sampai tahap dia macam ada certain threshold dia, kita akan ada sistem elektronik macam solenoid yang akan buka. Jadi dia akan spray macam oksigen lah doktor. Dia open lagi semua, buka. Sampai certain dia akan off. Kalau doktor perasan kaedah ni lebih kurang macam mesin basuh. Doktor perasan tak? Dalam waktu dia berputar, dia isi air kejap. Dan dia putar lagi kan? Sama konsep ni. Macam mesin basuh. Ni semua doktor adalah yang ni doktor saya tak ada minta tolong orang sains komputer pun. Kita try buat sendiri doktor. Ni lah antara data-data dia lah. Ni data Rotifer Pro. Tinggi sangat ni nak faham ni. Kalau imaging kalau doktor dah faham basic dia doktor, hanya imajinasi je yang boleh mengehadkan. Doktor sendiri pun boleh buat coding dia. Tapi saya ajar basic dia macam mana. Doktor tahu coding dia ni. Coding dia cuma copy paste je. Ya ke? Ya, copy paste saja. Doktor tak payah karang. Bukan kerja kita nak karang. Orang komputer lah karang. Kita cuma tahu saya nak bahagian tengah ni. Saya copy, saya paste dalam coding saya. Sistem saya dah ada kemahiran tu dah. Okey, saya nak tahu macam mana nak tahu average kepadatan. Dengan ambil 10 bacaan dalam masa sejam, bahagi 10, tahu purata kepadatan sejam. Cari coding tu, ambil paste kat dalam sistem kita. Sistem kita dah ada kebijaksanaan tu dah. Nak buat coding tu bukan kerja kita. Kita user, tapi kita buat sendiri sebab kita je yang tailor-made barang tu. Kita tahu kita nak apa. Kalau kita cerita dekat orang elektronik pun dia tak ni. Dia tak sampai lah. Minta lain dapat lain. Yang tu lah doktor. Jadi dulu doktor, untuk background lah kenapa saya ngajar precision ni tadi. Dulu sebelum lepas saya postdoc, saya sempat melaporkan diri dah bertugas lah di Unimas 2 bulan aja. 2 bulan je. Sebab kenapa saya pindah Uniza, sebab dia bagi DS 45. So dalam waktu tu doktor, dia orang ambil saya waktu interview sebab saya cerita saya biologis tapi saya pandai buat benda ni. So kalau Unimas ambil saya boleh bantu transform dengan alat elektronik ni lah. Dan waktu interview tu dekan tahu. So bila saya masuk doktor, dalam masa 2 bulan tu sebenarnya doktor, tiap-tiap minggu saya bagi training dekat jabatan ni, ajar Arduino ni macam yang doktor nak saya buat kat PPSH ni lah. Jadi dia orang masih tak puas hati. Itulah bila dia orang buat program tu, dia orang ingat kita kena integrate lah yang IoT ni, panggil dia mengajar. Gitulah doktor. Nanti dia orang belajar. Tapi sebenarnya doktor, ramai je orang daripada luar mengajar. Walaupun e-marketing ke apa tadi, semua daripada luar doktor. So ada peluang sebenarnya kalau untuk geng kita lagi lah Dr. Syahira gitu kan. Sebab Unimas pun ada networking dengan Unimas kan, pasal to you to I kan Dr. Syahira kan. Ya betul. Jadi boleh try juga. Boleh pergi coaching seminggu. Itulah, boleh try doktor. At least kita ngajar kat you lain ni, orang kenapa universiti ni nak ambil orang pada luar, mesti dia boleh something extra kan. Dia bagi. Dia doktor, saya nak cerita pasal IoT Dr. Syahira tanya tadi. Dia sama macam ni doktor. Apa perbezaan kalau kita ngajar statistik, kita orang bio ngajar statistik, dengan kita panggil mathematician ajar statistik? Mana tahu mana satu yang lagi faham? Mesti orang bidang lah. Macam orang sains haiwan yang ajar statistik, orang sains akuatik yang ajar statistik. Berbanding kita panggil mathematician ngajar. Sama juga IoT doktor. Kalau biologis yang ajar,
dia akan cerita dari segi apa yang orang biologi nak. Macam ni doktor kan, ni ada dissolve oxygen, rotifer biomass. Ni rotifer biomass, temperature, treatment tank, preparation room, semua data ni. Terus ke handset dan terus pergi ke ni lah, pergi ke graph lah. Nanti kita explore sama-sama doktor. Itulah. Sebab saya nak lebih kepada digital imaging saya punya plankton tu. Oh, okey. Macam sekarang kan lukis. Yang tu alat ni kalau doktor nak ada image processing, alat ni dia tak capai dah doktor, sebab doktor tengok ni doktor, nama dia microcontroller. Doktor tengok dia kecil macam ibu jari je dia. Yang ni doktor kecil macam ibu jari je. Tapi yang doktor perlu ni. Doktor pernah dengar Raspberry Pi kan? Tak pernah. Doktor kalau buat image processing, dia kena ada microprocessor. Dia besar macam ni. Yang ni macam tapak tangan. Yang tadi macam ibu jari, yang ni besar macam tapak tangan. Ni ada budak pegang. Budak pegang. Apa ni image ni tu? Macam ni doktor. Ni. Doktor kena ada ni, doktor boleh buat image processing tapi kalau image processing doktor dah luar daripada kemampuan saya lah doktor. Tapi doktor jangan risau. Jiran kita sebelah tu ada 3-4 orang yang saya kenal boleh buat image processing. Jiran sebelah je, FIK. Ada boleh buat. Sebenarnya doktor, bila kita nak masuk ke dalam digitalization ni, kita orang biologi ni doktor, kita kena tahu nak minta apa dengan orang sains komputer. Kalau kita kata doktor, boleh tak tolong IoT kan alat saya, kita minta terlampau general doktor. Dia orang pun tak tahu nak buat apa. Dia orang bukan biologist, doktor. Tapi kalau macam doktor kata, okey, saya nak ada kamera bawah air, pencahayaan yang cukup, dalam ada satu chamber sebesar 1 mm. Bila zooplankton lalu kat dalam tu, saya nak ambil gambar dia. Buat permulaan saya cuma nak gambar je. Tak perlu ID lagi, nak gambar je. Jadi dia orang boleh buat satu underwater camera doktor dengan chamber 1 mm tu supaya plankton lalu kat dalam dia kan. Asalkan lalu je dia trigger, dia snap. Jadi doktor akan dapat gambar je. Asalkan ada benda lalu, dapat gambar. Tak apa dah. Dia sesuai juga doktor macam larvae ketam doktor kan. Dia metamorphosis, dia berubah-ubah bentuk kan. Boleh buat. Tapi biologis je yang boleh request. Kalau orang komputer tak tahu nak buat apa kan, bagi dia orang kan. Boleh ni lah doktor. Ni boleh image processing, tapi coding dia melampaui kemampuan saya lah doktor. Kalau sebagai biologis tadi, takat ni je lah. Takat automation lah boleh. Kalau tu saya kena ambil PhD computer science pula. Itulah doktor yang ni. Okey. Itulah doktor untuk sharing saya. Kalau ada nak dokumen yang saya tunjukkan tadi, kalau nak boleh PM saya lah. Boleh je saya bagi untuk kita kongsi kan, nak tengok macam mana kan. Yang tu baru Unimas doktor, kita tak tahu lagi U lainnya macam UUM ke entah kan. U yang baru macam UMK ke kan. Kita tak tahu lagi, mana tahu ada peluang kita boleh attach. So maksudnya kalau misal kata kalau dah pada industri tu, so dia orang minta elemen, kita bantu dia dari segi elemen tu lah kan. Doktor nak saya kongsi sikit tak macam mana masuk industri? Okey, biasanya doktor, kita pencarah-pencarah ni, tak tahu doktor setuju ke tak, kita pencarah ni doktor, kita hanya akan gagah pada satu-satu waktu je. Waktu bila? Waktu cuti semester. Waktu cuti semester kita semua badang lah. Kalau waktu semester berjalan tu, lemah lah kita. Jadi doktor, bila cuti semester, doktor try, contohnya lah, macam kalau doktor nak tengok macam mana saya boleh pergi dekat FRI tadi kan. Sebenarnya doktor, waktu cuti sem dulu lah 2 tahun lepas, saya ada pergi, saya buat appointment dengan dia. Saya pitching je doktor.
Saya pergi, saya kata, okey, kita ada kemahiran ni, kita boleh buat benda macam ni. Boleh tak kita tahu apa masalah dekat FRI? So, kemudian doktor boleh pakai online ataupun boleh jumpa lah. Kalau nak online je pun dah okey dah. Kemudian doktor kata, okey, kita boleh collaborate, kita boleh buat satu bentuk macam mana. Macam doktor kan, doktor tahu macam mana animal husbandry ke apa kan, yang special kan. Jadi kita pergi dekat satu ladang, dekat industri ke apa ke, kita kata, kita ada kemahiran macam ni, boleh kita nak tahu tak apa problem yang besar yang ada dekat ladang ni. Kalau doktor approach research dari segi problem base macam tu, dia akan jadi kuat lah doktor. Sebab apa? Sebelum research kita bermula, kita dah ada klien dah. Betul. Dia sebenarnya sebenarnya dia dah commit dah. Bila dia cerita problem dia dah commit dah dengan kita dan dia dah menunggu dah apa output daripada research kita. Dah apa dah lagi nak bayar-bayar. Yang tu juga macam Arnab gitu jugalah doktor. Macam Arnab yang dalam apa yang ternak dekat dalam bangunan tu pun gitu jugalah. Saya pergi, saya tanya nak apa yang masalah dia. Dan yang ada lagi satu doktor, saya share sikit. Tak pun sekejap lagi saya tunjuk dekat ni doktor. Dekat kerapu ni dia ada masalah air laut. Saya tak play video tu, saya forward je. Okey, dia dekat tempat ni dia ada masalah doktor. Kalau kita tahu ada perubahan suhu sebenarnya antara laut dengan daratan. Yang itulah yang dia cerita. Bila waktu malam daratan menyejuk lebih cepat daripada laut menyejuk. Jadi doktor, abang ni yang operate ni dia kata tiap-tiap malam dalam pukul 2 hingga pukul 3 pagi tu dia kena bangun, dia kena kecilkan air laut masuk ni. Sebab air laut masuk dekat dalam sistem ni dia 24 hours dia flow through. Jadi waktu malam air laut yang masuk ni rasa dia tu lebih panas berbanding air yang ada dalam tangki. Sebenarnya bukannya air laut tu panas, daratan kita menyejuk lebih cepat. Jadi doktor dia ceritalah kat saya. Terus kata, alah yang ni benda paling mudah dekat dalam sistem. Sebab cuma measure suhu je. So kita measure kalau kita tengok ni ada 2 sensor. Kita akan measure suhu air laut masuk dengan suhu dalam tangki. So pada permulaan ni kita hanya ukur je. Kemudian baru kita akan buat satu sistem yang dia sendiri waktu malam dia akan slowkan air. Jadi abang tu dah tak payah bangun dah lepas ni. Dia boleh tidur malam yang berterusan lah. Waktu malam dia akan slow air masuk supaya tak ada pressure, tak ada stress suhu. Macam Dr. Shidan bidang akuatik kan doktor kan. Doktor tahu abang ni kata berbanding DO, amonia, faktor yang paling besar yang menyebabkan mortality ikut daripada pemerhatian dia doktor adalah suhu. Bercanggah kan doktor dengan apa kita belajar kan. Dia kata doktor suhu je, stres disebabkan suhu ni boleh menyebabkan sehingga 40% mortality untuk ikan dia. Kalau dekat kampung air tawar ni, kat kampung air tawar. Jadi doktor, bila kita dapat, kalaulah kan, ni saya pitching dengan industri, kalaulah kita dapat, kita buat satu sistem yang boleh kawal air waktu malam dia akan slow, bila air ada perbezaan suhu dia akan slow. Doktor bayang 40% mortality per dia punya harvesting period tu, harvesting time dia tu. Contohnya 40% tu bersamaan dengan berapa ribu? Contoh dalam 10,000 ke 20,000 ringgit ke kan doktor kan? Yang dia dapat jimat. Darab dengan berapa kali harvest setahun. Itu adalah penjimatan dia dalam tempoh setahun. Dengan hanya sistem yang berapa ringgit je ni. Jadi dia memberi impact. Tak mahal ke Mal? Ya doktor? Sensor tu tak mahal ke? Sensor suhu RM16.5. Ya ke? Doktor tahu papan tadi? Papan saya tunjuk doktor tadi. Ni, RM25. Cuma tak tahu cara je. 25 je. Doktor tahu semua benda ni. Kalau lah dia tak ada casing kalau dia tak ada casing, tak ada wiring cantik-cantik ni, just hanya atas meja je doktor. Macam doktor tengok tadi. Macam yang ni. Dia berfungsi tapi atas meja je.
Tak sampai RM50 pun satu. Luar main kat rumah je. Ya doktor. Kalau ada anak-anak kecil tu kalau ada peluang lah kan, sekarang ada banyak kelas robotik apa waktu cuti sekolah kan. Doktor try je suruh budak-budak macam span je belajar Nah, benda ni. anak saya suka ni. Itulah doktor yang macam ni lah doktor. Yang ni lah yang saya rasa doktor, benda ni terlampau simple dekat dalam elektronik. Tapi bagi orang industri ni doktor dapat jimat 40% mortality dia setiap kali dia harvest. Banyaklah duit. Banyaklah efek dia doktor. Itulah doktor. Ni lita dia. Ni data dia doktor. Ni masa program dia. Doktor tengok macam ni jangan terus takut doktor. Ni nampak je kompleks. Senyap. Memang rupa dia macam ni. Memang terpaksa rupa dia gitu. Kalau Payah nak faham ni. memang saya simpelkan lagi. Macam ni lah. Inilah alat dia. Aduh. Itulah yang budak-budak atau pelajar-pelajar akan belajar lah doktor dekat dalam kelas ni tadi. Apa saya masuk kelas nanti. Tu je lah doktor. Itulah perkongsian saya. Kalau saya reti part ni. Kalau doktor-doktor semua ada benda spesifik dekat dalam bidang masing-masing yang perlu data collection, kita bincang. Kita tengok sensor apa yang boleh, kita tengok channel doktor. Tu kita try buat dulu. Kalau untuk benda yang wildlife boleh tak? Mana doktor? Kalau contoh kita nak tracking dia punya pergerakan tu, ada tak agak-agak? Haiwan air kan doktor kan? Ada saya doktor. Buka lagi topik lain. Saya doktor baru-baru ni, baru Oktober ni lah. Baru Oktober ni saya baru cuba menceburi bidang ni lah doktor. Ni kita panggil APRS. Nampak nama dia APRS doktor kan? APRS ni doktor sebenarnya nama dia adalah Amateur Packet Radio. Amateur Packet Radio System ke? Tapi Amateur Packet Radio lah doktor. Doktor tengok macam ni. Doktor nampak ada pergerakan kereta ni kan? Ini sebenarnya doktor, dia bukannya pakai internet. Dia ada satu sensor GPS. Lepas tu dia ada radio. Dia hantar radio. Kalau bagi saya doktor, kalau untuk binatang-binatang macam, janganlah kecil sangat lah. Macam penyu boleh takut. Kalau kalau dah macam burung kecil sangat tu, kesian pula kat dia bawa beg berat Berat ke mana tu? Besar? Dia benda tu sekejap dekat Facebook ni saya ada kawan seorang yang buat ni doktor. Dia besar tapak tangan doktor. Dia punya dia punya sistem tu dia ada sekali tracker dengan GPS. Anak penyu tak boleh lah kan? Boleh. Cuma doktor, bila kita buat benda gitu doktor, dia kena ada ketahanan dari segi air masin je yang kita kena fikir lebih sikit. Sebab barang elektronik ni kan? Doktor tahu saya buat yang Tanjung Demong tadi tu. Saya baru saya tahulah. Sebab tu doktor tengok yang baru ni semua kedap tak ada lubang. Air masin doktor, air masin dia boleh masuk dekat dalam kotak ni. Yalah. Tanpa percikan. Dia hanya guna pengawapan je. Dia boleh masuk. Macam rumah kita lah tepi pantai. Betul doktor. Dia boleh masuk kat celah-celah walaupun daripada pengawapan. Alat dia macam ni doktor. Tak jugalah. Macam ni. Yang petak ni antena GPS, yang kotak tengah ni modul GPS sebab doktor kan nak location. Mesti ada GPS. Kemudian dia ada microcontroller. Yang ni yang saya reti lah yang doktor tengok tadi kan. Kemudian dia kena ada satu, ni baru alat je, dia kena ada satu macam walkie-talkie. Ada walkie-talkie. Dan kita kena fikirkan cara nak packing dia dengan baik doktor. Dengan ada sikit panel solar, ada sikit bateri, boleh letak dekat belakang penyu. Tanpa perlu internet, doktor boleh tracking. Kalau doktor pakai telefon, ada certain tempat tak ada area, dah tak ada internet lah. Ni orang ni dia pasang kat kereta dia. Ni amateur packet radio. Dia gunakan radio doktor. Jadi kalau doktor nak buat penyelidikan, saya ada lesen ni lah doktor. Lesen radio ni saya ada.
kita boleh explore pakai radio. Ni orang tengah bergerak. Kita boleh guna ni doktor. Nanti dia orang akan tengok penyu grade code apa, penyu tu tengah bergerak kat mana. Semua boleh tengok. Ni semua dekat KL ni ada movement. Kita orang doktor dalam radio amatur kita letak kat belon cuaca. Jadi kat mana belon tu jatuh, situ orang pergi rescue lah belon tu. Ya ke? Belon panas tu. Ni guna radio lah doktor. Guna radio. Jadi dia tak kisah walaupun duduk kat taman negara ke apa ke, tak ada hal. Menarik. Nantilah. Inilah alat dia doktor. Kita boleh collaborate dengan ni doktor. Mecha Motion ni lah yang buat alat ni. Okay, nanti saya bincang panjang. Memang jadi digital lah semua penyu pas ni doktor. Kok bukan? Sebab yang tu memang susah nak tahu kan? Betul doktor. Tapi kalau doktor buat pakai APRS ni mungkin antara yang terawal lah. Doktor boleh tulis animal tracking APRS. Tengok ada tak orang lain buat. Tapi saya rasa macam belum ada lagi. InsyaAllah doktor. Banyak sebenarnya pendigitalan ni kalau kita kahwinkan dengan biologi, dengan sains haiwan, sains akuatik, macam-macam boleh keluar. Doktor, just lah kelas Arduino satu kita buat sama-sama kita sambil-sambil team building sambil-sambil kita buat. Kan? Ni dah nak start SEM ni doktor, tunggu cuti pula. Start SEM ni semua orang tak gagah lah. Tak gagal lah. Tunggu saya lepas pula. Taklah doktor. Okey doktor kan, kita apa nama? Yang tu lah setakat sharing, banyaknya share benda lain je lah. Tapi hakikatnya gitulah doktor, di sebaliknya lah, di sebalik kelas tadi lah doktor. Banyaklah cerita dia. Kalau nak dengar cerita Arduino dan kehidupan saya ni, banyak lagi cerita, dok nak cerita. Dr. Syazni ada nak tanya apa-apa lagi? Ada, Dr. Syazni nak tanya. Saya tak ada. Saya baru masuk. Nanti saya bincang balik dengan Dr. Aman. Boleh, ada je benda nak boleh buat. Boleh. Sebab tadi pergi melawat bilik kuliah baru dekat blok akademik tu. Ya doktor. Okey. Good luck Dr. Aman. Terima kasih banyak Dr. Syazni. Okey, beres. Okey, terima kasih banyak rakan-rakan semua untuk masa sejam ni. Kita ambil gambar kejap boleh ke? Boleh. Ambil gambar kejap. Dr. Syahida. Alamak, komputer saya ni. Okey, satu. Dr. Syahida boleh ke? Boleh ke doktor? Komputer saya ni dia berat, jadi saya kena buka dia punya ni dulu satu-satu. Jadi saya rasa lambat kot. Ya doktor. Tak apalah, sikit je lah saya. Okey doktor, kita ambil gambar doktor. Satu, dua. Okey, terima kasih rakan-rakan semua untuk masa sejam ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.